Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula hadis kita setelah kita terhenti kuliah. Hadis yang berikutnya, wa an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, jaa Jibrilu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ta'udduna ahla badrin fikum, qala min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha, qala wa kadzalika man syahida badran minal malaika, rawahu al-Bukhari. Daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Rifa'ah ni dia ahli perang Badar. Rifa'ah bin Rafi' ni dia ahli perang Badar. Kerana ahli perang Badar ni tak ramai. Dia ahli peperangan Badar. Walaupun Rifa'ah ada beberapa orang, lebih kurang 3-4 orang sahabat yang bernama Rifa'ah. Sebahagian ada ahli hadis tak tahu bila disebut Rifa'ah ni merujuk kepada Rifa'ah yang mana. Tapi Rifa'ah yang ini terlibat di dalam peperangan Badar, perang Badar. Bin Rafi' bapa dia. Bapa dia tidak terlibat dalam perang Badar, tapi bapa dia terlibat di dalam perjanjian Al-Aqabah. Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ialah janji setia para sahabat dengan Nabi SAW untuk membela Nabi sebelum Nabi pergi ke Madinah. Semasa Nabi masih di Mekah, Nabi tukar atau Nabi buat beberapa strategi dakwah. Antara yang Nabi buat ialah Nabi dakwah kepada jamaah haji yang datang pada musim haji di Mekah. Musim haji ni zaman Nabi tak lahir lagi pun orang Arab dah mai haji dah, kerana mengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka tawaf, mereka apa, amalan-amalan itu mereka buat. Cuma bila Islam datang, Islam membetulkan. Sa'i, Safa dan Marwah juga mereka telah buat. Sebab itu Quran kata, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Setelah Allah kata inna safa wal marwata min sya'airillah. As-Safa dan Marwah itu daripada syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Siapa yang haji ataupun umrah, siapa yang umrah ataupun haji, tak salah untuk mereka tawaf antara keduanya.
Kenapa kata tak salah? Padahal memang tanggungjawab pun wajib pun. Sebab kerana dahulu orang Arab Quraisy dah sa'i Safa dengan Marwah. Jadi bila Islam datang, mereka bimbang, mereka sebahagian rasa macam sama dengan amalan jahiliyah ataupun amalan Quraisy. Tapi Quran datang mengikrarkan bahawasanya ini tak salah. Ini termasuk dalam syiar Allah. Sebab itu bukan semua yang apabila Islam datang, Islam mansuhkan. Ada yang dipakai kerana dia memang ada asas. Tawaf, mereka dah tawaf sebelum tu. Cuma mereka ada tawaf telanjang dan seumpamanya. Islam tegakkan tauhid. Tegakkan tauhid. Sa'i dan seumpamanya. Ada amalan-amalan Arab yang Arab amalkan, yang Islam kekalkan. Termasuklah meminang, kekal. Cuma dibetulkan yang mana salah. Islam datang, yang Islam baiki. Nabi SAW pergi ke Madinah. Nabi tengok orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Nabi pun suruh sahabat puasa. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk menyayangi Musa dibandingkan kamu. Ada benda yang Nabi ikrarkan. Nabi ikrarkan. Boleh berlaku. Bila Nabi ikrarkan, Nabi sabitkan benda itu, maka ia menjadi sunnah. Dia menjadi amalan Islam. Aqabah, tempat melontar jamrah. Jamratul Aqabah. Masa musim haji, mereka duduk di situ juga. Nabi SAW pergi jumpa khemah-khemah haji. Cuba dakwah orang-orang Yathrib yang kemudian ditukar kepada nama Madinah kepada Islam. Madinah ni maksud bandar, mudun. Dia punya plural sudah. Satu dia singular dia, Madinah, bandar. Tu orang kata masyarakat madani, maksudnya masyarakat bandar lah. Masyarakat bandar. Qanun madani, qanun bandar, qanun yang bertamadun. Soal lawan kepada Madinah ni, hadar ini ialah badui. Nabi SAW dakwah pada mereka. Sehingga akhirnya Nabi menjumpai orang-orang yang sanggup menerima kedatangan Nabi ke Yathrib. Dan mereka itu berbai'ah, berjanji dengan Nabi akan mempertahankan Nabi seperti mana mereka mempertahankan diri dan kaum keluarga mereka. Perjanjian itu dinamakan dengan perjanjian Aqabah, Bai'atul Aqabah. Maka lebih kurang 12 orang. Bapa Rifa'ah, iaitu Rafi' Az-Zuraqi ini, dia terlibat dengan perjanjian Aqabah. Anak dia yang riwayat hadis ini Rifa'ah. Rifa'ah terlibat dengan peperangan Perang Badar. Di dalam riwayat Al-Bukhari juga, Rafi' pernah kata kepada Rifa'ah, alangkah baiknya jika aku terlibat ataupun aku di Aqabah itu ialah ganti Badar. Tempat Aqabah yang aku duduk itu sebenarnya Perang Badar. Karena kedudukan Perang Badar yang tinggi dalam Islam. Kenapa Perang Badar lebih tinggi pada perjanjian Aqabah? Pasal Perang Badar ialah peperangan yang pertama. Perjanjian Aqabah di malam sunyi, ketika Quraisy tak tahu. Maka datang berjumpa dengan Nabi, berbai'ah. Nabi datang kepada di Aqabah, mereka juga ada di sana, mereka berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji setia.
Quraisy tak tahu perjanjian Aqabah. Badar tak sembunyi. Badar pergi perang, mempertaruhkan nyawa pada hari berkenaan, dalam keadaan kelengkapan yang serba lemah. Nabi sujud lama dalam perang Badar. Nabi kata kalau musnah orang ni lan tu'bad fil ard, tak ada siapa lah nak sembah Tuhan. Bukan tak ada siapa, maksudnya habislah penyokong-penyokong Islam. Risau dalam peperangan Badar. Dan sebab tu peperangan yang pertama, dalam hadis ni kata Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi. Jibril ni ada kala dia datang kepada Nabi dalam keadaan orang lain tak tahu, tapi Nabi dengar dia cakap dengan Nabi. Min wara'il hijab, Quran kata, di sebalik hijab. Dan ada kala dia datang kepada Nabi dan orang nampak. Macam hadis Jibril yang masyhur. Dia datang fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi. Dia sandar, dia pertemukan lutut dia dengan lutut Nabi. Dia letak dua tangan dia di atas dua pahanya. Dan kemudian dia pun bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Sahabat semua tengok. Hatu semua orang nampak. Rajulun syadidul bayadus thiyab, syadidus sawadus sya'r, la nara fihi aw la yura fihi atharus safar, la na'rifu minna ahad, la na'rifuhu minna ahad. Seorang lelaki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, tidak kami lihat padanya kesan musafir. Biasanya kalau orang jauh datang zaman dulu mesti nampak kesan musafir. Kita tak boleh pergi duduk Madinah, masuk hotel dulu mandi, lepas tu turun pergi masjid Nabi. Zaman dulu tak ada. Sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, dan tidak ada kesan safar, kesan musafir, dan tidak ada seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Kalau orang dekat mesti orang kenal. Dan orang Arab ambil berat sangat tentang keturunan. Awak daripada mana? Awak daripada suku mana? Awak daripada kabilah mana? Kemudian dia datang, dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Dia letakkan dua tangannya atas pahanya. Dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Lepas Nabi jawab tentang Islam, dia kata, "Sadaq, benar engkau wahai Muhammad." Sayyidina Umar kata, kami heran. Fasa'alahu fasaddaqahu. Dia tanya Nabi, lepas tu dia pula kata betul. Macam dia pula pandai. Lepas tu dia tanya sampai hadis yang panjang itu, sehinggalah akhirnya dia pergi. Barulah Nabi SAW tanya, atadrina manir rajul, kamu tahukah siapa lelaki itu? Sahabat kata, la Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi kata, ada Jibril, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu, dia nak ajar kamu agama kamu. Dia ajar adab berguru. Duduk depan-depan elok-elok, dia letak, dia duduk depan Nabi, rapat dengan Nabi, dia letak tangan dia atas paha dia tanya Nabi. Nabi jawab. Sehingga bila dia tanya soalan, mata sa'ah, bila kiamat, Nabi kata, mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang kena tanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksud aku dan kau, kita sama-sama tak tahu. Jibril pun tak tahu kiamat ni. Oh, ada Tok Syekh tarekat yang tahu. Jibril tak tahu. Ada orang boleh ramal kiamat. Cuma Jibril tanya, akhbirni an amaratiha.
bagi tahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Yang tu Nabi boleh bagi tahu. Orang boleh bagi tahu. Kita tak tahu benda yang gaib. Macam benda orang tengok sekarang, ikan lompat daripada air. Kita tak tahu apa nak berlaku. Tapi manusia tengok kepada pengalaman yang lepas. Bila benda tu berlaku, mungkin ikan dia rasa vibration dalam air, gegaran ke apa, dia panas ke apa, dia lompat naik. Dia punya deria dia punya sense dia mungkin lebih kuat. Jadi dia tahu, jadi lompat naik. Dan manusia tengok peristiwa tu apabila berlaku, akan berlaku sesuatu di laut. Lalu manusia boleh agak nak berlaku tsunami ataupun seumpama. Mungkin gegaran, kita dia dengar gegaran ke. Mungkin dia dengar suara dia kepanasan ke, ataupun dia dengar tempikan kemarahan ke. Allah Ta'ala a'lam. Tapi bila berlaku banyak kali, orang panggil amarat. Amarat ni tanda-tanda. Bila nak berlaku, orang tak boleh tahu. Tanda lain, mengetahui ilmu yang kita tengok dah lemah semua sistem dah, doktor kata mungkin tak ada harapan. Bukan dia tahu tentang manusia tarikh manusia mati, tapi dia mengetahui tanda-tanda manusia nak mati. Orang dulu tak tahu, dia tak belajar sains. Tapi bila panas malam dia duduk, dia rasa nak hujan kot. Dia tak dapat nak memberikan penjelasan dari sudut saintifik. Tapi oleh kerana banyak kali berlaku, maka dia rasa bila panas nak hujan. Dia tak dapat bagi tahu bahawasanya wak panas naik oleh kerana awan tebal. Dia tak dapat melintasi awan. Itu tanda bahawasanya ada awan yang tebal di atas, yang mana dia akan turun, hujan akan turun. Dia tak dapat jelaskan hakikat saintifik itu. Cuma dia kata panas ni nak hujan kot. Ada juga panas tak hujan, panas nak geram. Mengetahui tanda tidak bererti manusia tahu benda tu hakikat sesuatu. Tapi hadis ni cerita Jibril datang kepada Nabi. Sahabat tak nampak, artinya min wara'il hijab. Dia datang, sahabat tak nampak. Kadang-kadang malaikat datang bawa wahyu. Dalam hadis Bukhari kata dengung. Kadang-kadang bunyi bagaikan loceng, kadang-kadang bunyi dengung. Kalau sahabat duduk di tepi Nabi SAW, kalau kaki Nabi, paha Nabi ni tekan paha sahabat, sahabat dapat rasakan beratnya Nabi SAW. Kalau dia duduk atas unta tu duduk, beratnya wahyu. Qaulan saqila, Quran. Perkataan yang berat. Bukan saja ia berat sebagai satu amanah, masa dia turun tu pun Allah jadikan dia punya tanda dia berat wahyu. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan nulqi, campakkan kepadamu perkataan yang berat, yakni Quran. Jibril datang kepada Nabi. Qala, dan Jibril berkata, ma ta'udduna ahla badrin fikum. Apa yang kamu hitung ahli Badar di kalangan kamu? Ahli Badar ni ahli yang terlibat dalam peperangan Badar. Mereka ialah 300 beberapa belas orang. Sebahagian riwayat sebut 313. Sebahagian riwayat sebut 317. Dan ada perbezaan pendapat di kalangan para sarjana. Orang Melayu suka 313. Dan ada ini. Orang Melayu dia suka angka-angka yang tu. Boleh pula siapa lah angka mukjizat, angka 13. Bila sebab angka 13 mukjizat yang di Petua Agung kita, Petua Agung yang ke-13.
Selekeh sangat hujah. Tu Raja Melayu, belum kira Raja Siam. Macam Quran lah. 6,000 apa? 600. Tak ada 6,600. Ada sebahagian ahli apa kaji Quran yang sebut disebabkan nuktah tu, tapi dia tidak. Dia 2,600 lebih, dia bukan 66. Qala min afdalil muslimin, mereka merupakan seafdal kaum muslimin, seafdal kaum muslimin. Yani kalau dalam silsilah sahabat ni, ahli Badar dia ada best. Dalam ahli Badar tu termasuklah Abu Bakar dan Umar, tapi ahli Badar yang terbaik. Sebab itu hatta ahli Badar, kalau kita lihat hadis Hatib bin Abi Balta'ah, Hatib bin Abi Balta'ah, dia ahli Badar. Dia ni orang Mekah, hijrah ke Madinah. Bila dia tengok Nabi bersiap angkatan tentera nak balik ke Mekah, nak dia rasa Nabi ni bila siap tentera, Nabi tak habaq nak pergi mana. Mungkin seorang dua tahu pasal ini strategi ketenteraan. Nabi tak akan bagi tahu. Orang macam duk agak ramai Nabi duk kumpul ni nak pergi mana, Nabi tak habaq. Kata ni kita nak pergi perang ni minggu depan ni, tempat sekian-sekian, Nabi tak bagi tahu. Ini strategi ketenteraan Nabi SAW. Hatib bin Abi Balta'ah, dia ni perang Badar. Bila dia tengok Nabi kumpul tentera banyak, dia rasa macam kali ni Nabi nak pergi perang, Nabi nak pergi tawan kota Mekah. Kemudian timbul perasaan dia duduk fikir, tengok orang tu, tengok orang ni. Dia orang ni semua orang Mekah, ada family di sana. Jadi kalau Nabi masuk kota Mekah nanti, family dia orang akan protect keluarga mereka yang ada sana. Kalau ada anak, ada isteri yang mereka tinggalkan, jadi siapa akan protect? Family mereka akan protect, kabilah mereka lah. Pasal Arab hidup secara berkabilah, jadi mereka akan jaga kabilah. Dia mari orang luar duduk Mekah, dia tak ada siapa nak jaga family dia. So perasaan dia kacau. Jadi dia tulis satu surat, dia habaq kat orang Mekah. Dia kata, aku tengok Muhammad bersiap dengan satu pasukan, aku rasa macam dia nak serang Mekah. Dia sahabat ni, dia ahli perang Badar, pangkat besar ni. Dia kata tengok Muhammad siap macam ni, azunnuhu uridukum, aku rasa dia mau kamu. Bila sorak ni hantar ambil, dia suruh satu orang perempuan bubuh dalam gelung kain dia bawa. Nabi dapat wahyu kata ada sorak yang sedang dibawa pergi ke Mekah. Nabi hantar Sayyidina Ali, Nabi hantar Az-Zubair ibn al-Awwam, Nabi hantar Aba Mirsad. Mereka ni pergi kejar perempuan ni. Dia duduk dalam Hudaj, dia duduk dalam rumah atas belakang unta. Kemudian bila sampai di Raudatul Kha, mereka jumpa perempuan ni, mereka tahan, mereka suruh perempuan ni keluarkan surat. Ali kata, ain kitab, mana surat? Perempuan ni kata tak ada surat apa. Ada. Ali kata ada. Dia kata tak ada. Ali kata sama ada kau bagi ataupun aku bagi, kau bogel.
Aku telanjangkan kau. Maksudnya aku akan cari, aku buka semua baju. Karena aku percaya Nabi tak bohong. Nabi kata ada. Perempuan ni tengok Ali bersungguh. Dia pun buat keluar surat tengok faida Alkitab min Hatib bin Abi Balta'ah. Tengok surat ni daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Bawa surat ni pergi kepada Nabi SAW. Nabi tengok surat ni, tengok nama Hatib. Sayyidina Umar pun tengok. Sayyidina Umar kata, da'ni adribu unuqa ya Rasulullah, innahu munafiq. Biar aku pancung bang kepala dia, Nabi munafik. Qad khana Allah wa rasuluhu. Dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dari segi logik, khianat lah. Treason. Pasal bocor rahsia negara. Bukan OSA. Tapi dia bocor rahsia penting negara. Rahsia kerajaan yang merupakan keselamatan negara. Tapi Nabi SAW tanya Hatib, ma hamala ala ma sana'ta ya Hatib. Apa yang membuatkan kau buat macam ni wahai Hatib? Hatib kata, wahai Rasulullah, sejak aku beriman, aku tidak pernah berniat untuk khianatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi semua sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah, mereka ada family kat sana. Aku tak ada family. Kalau kau serang nanti, Islam masuk nanti, semua orang akan protect, orang akan jaga keluarga dia. Aku tak ada siapa jaga keluarga. Aku haraplah dengan surat ni, kok mereka teringat kat aku, mereka tolong jaga asat keluarga. Di sudut Nabi nak menang tu, aku yakin dah tentu menang. Tapi aku nak jaga keluarga aku. Kalau kita nak tahu, hang fikir keluarga, kepentingan diri dia ni. Nabi kata, sadaqta ya Hatib. Betul. Kau betul. Nabi bagi keuzuran kat dia. Sayyidina Umar tak puas. Sayyidina Umar kata, qad khana Allah wa rasulahu ya Rasulullah. Dia khianat Allah dan dia khianat Rasulnya. Tapi Nabi kata ke Umar, ya Umar, atadri la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala ya ahli Badr if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum ma taqaddama min dhanbikum wa ma ta'akhkhar. Apa yang kau tahu wahai Umar? Allah telah lihat kepada ahli Badar dan telah berkata, buatlah apa yang kamu mahu wahai ahli Badar, Allah ampun dosa kamu yang terdahulu dan yang kemudian. Allah. Nabi bagi keuzuran kerana Nabi tahu bahawasanya Hatib tak berniat nak khianat dia, tapi dia silap. Hatib silap. Ini juga memberi nilai pada kita dalam cerita ahli Badar. Kita tak boleh sama antara musuh dan sahabat. Kalau musuh curi maklumat kita dan bawa keluar, kita kena anggap dia musuh lah. Dia treason. Treason ni boleh bawa kepada hukuman mati dalam mana-mana kerajaan. Tapi kalau sahabat yang rapat bila dia buat, kita nak kena tahu mungkin dia ada keuzuran. Kerana mungkin kesan tindakan sama, tapi titik tolak tak sama. Orang yang tampar kita pam di muka kita kerana ada nyamuk seko, dengan orang yang sengaja tampar nak malukan kita, walaupun sama-sama rasa sakit, tapi titik tolak tindakan tak sama. Orang yang dengan sengaja tak sama. Aku tertolak kau dan aku sengaja tolak kau tak sama. Nabi ambil kira persoalan ini. Kalau tidak, manusia tak boleh hidup. Semua orang tak perfect. Dia akan ada kesilapan dalam perjalanan hidupnya, di sana dan di sini. Kita maafkan untuk beberapa keadaan.
Melainkan dia tak kali duk buat, itu cerita lain lah. Kita maafkan. Maka Nabi SAW kata, Allah ampun ahli Badar yang dosa yang lepas dan dosa yang akan datang. Min afdalil muslimin, kaum muslimin yang paling afdal. Au kalimatin nahwaha, atau kalimah yang dekat dengan makna. Qala wa kadzalika man syahida badran minal malaika. Lalu Jibril kata, macam itulah juga kedudukan malaikat yang turut hadir di dalam peperangan Badar. Artinya malaikat yang paling afdal di kalangan malaikat ialah malaikat yang hadir dalam peperangan Badar. 1000 orang. 1000 orang lah. 1000 malaikat. Bahasa Melayu ni susah. Patut bahasa Malaysia apa yang nak duduk. 1000 malaikat. Alfin minal malaika, 1000 di kalangan malaikat yang turun. Al-Imam As-Subki dia kata, pasal apa malaikat mai terlibat dengan 1000? Malaikat pukul dengan satu sayap, cerah apa-apa. Tak payah 1000 malaikat. Satu malaikat lah, habis hancur semua. Dekat 1000 Quraisy. Dan Quraisy yang mati perang Badar, macam saya sebut, lebih kurang 70 orang saja Quraisy yang mati perang Badar. 1000 malaikat datang, 70 orang yang mati. Kerana malaikat tak bunuh. Yang bunuh ialah kaum muslimin. Walaupun ada riwayat pedang angkat, dia tengok kepala pun. Tapi hendaklah orang muslim, tengok kepala diputuskan. Tapi orang Islam kena usaha dulu. Semua tak ada benda free. Nak menang, orang Islam kena usaha. Malaikat datang mempertahan dan membenarkan kemenangan yang diusahakan oleh orang Islam. Dia protect orang Islam ya, tapi nak menang, nak bunuh musyrikin di tangan orang Islam sendiri. Nabi Musa alaihi salam, dia bawa Bani Israel sampai tepi laut. Allah Ta'ala boleh je suruh dia belah laut. Boleh saja belah aja laut tu. Tapi dia tak suruh. Dia tak buat macam tu. Dia suruh Nabi Musa pukul laut dengan tongkat dia. Tongkat je. Kalau kita pukul tak jadi. Kenapa tak bolehkah kalau terus saja Allah belahkan laut tanpa Nabi Musa memukul dengan tongkatnya? Boleh. Kuasa Tuhan tak perlu pun Nabi Musa. Tapi Allah nak ajar semua benda kau kena usaha. Kau usaha, yang baki hak nak bagi lebih tu kau bagi, tapi kau kena usaha. Maryam alaihi salam nak lahirkan anak, lapar. Allah Ta'ala suruh dia goncang pokok tamar. Nak goncang macam mana orang mengandung, orang nak lahir anak pokok tamar. Wa huzzi, goncang. Tolak gitu je, bukan nak tergoncang buat tamar, duduk pula. Tapi Allah Ta'ala suruh buat sikit buah jatuh. Semua benda buat. Kalau tak buat, tak ada. Allahumma ansuri Islam wal muslimin. Doa, minta supaya Allah tolong kaum Islam muslimin. Allah tak tolong, sebab apa? Sebab sentiasa hisap rokok Amerika. Kita tak buat apa pun. Sebab kita tak buat. Kalau buat, tengok Fir'aun. Fir'aun nak jatuh, Allah lama. Semua Allah bagi kat dia. Nabi Musa bukan tumbangkan Fir'aun satu hari. Nabi Musa minta supaya Allah Ta'ala musnahkan Fir'aun. Fala yu'minu hatta yarawul azabul alim. Wahai Tuhan, Fir'aun takkan beriman sehingga dia melihat azab yang pedih. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabul alim. Ya Allah, musnahkan harta mereka, tutup pintu hati mereka, takkan beriman sehingga melihat azab yang pedih. Doa Nabi Musa. Tapi bukan kita pun nak doa macam tu, Nabi Musa, jangan. Nabi Musa banyak Tuhan bagi kat Fir'aun. Macam-macam, bantak kat mereka belalang, makan habis tanaman mereka. Hantar kat mereka darah,
hantar kat mereka kutu, hantar kat mereka katak, hantar kat mereka banjir, macam-macam banjir, semua hantar. Setiap kali banjir mari, dia tak ada apa-apa. Dia kata, wahai Musa, minta Tuhan tarik balik Bani kami beraku. Kami pun bebaskan Bani Israel dan kami juga akan beriman. Tuhan tarik, dia buat balik. Buat mari lagi, buat mari lagi, buat mari lagi. Dah hujung padan doa Nabi Musa. Kita baru dakwah 3 hari, minta turun bala, tak padan. Kadzalika man syahida badran minal malaikah, yang demikian mereka yang menyaksikan perang Badar di kalangan malaikat. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anzala Allahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzaba man kana fihim thumma bu'itsu ala a'malihim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah turunkan satu kaum dengan azab, dia timpakan azab semua mereka yang beradanya di kalangan mereka, dan kemudian dibangkitkan berdasarkan kepada amalan mereka. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni Allah nak umum hadis ni macam maksud, kalau bala mai semua kena. Hak baik kena, hak jahat pun kena. Kemudian kan di akhirat kelak dibangkitkan berdasarkan kepada amalan masing-masing. Maksud yang baik cara baiklah, yang jahat cara jahat. Tapi masa bala mai semua kena. Contohlah simple, kita tengok dengan mata kita, tsunami tahun 2004. Kita rasa macam baru lah. Tsunami 9 tahun lah. Masa cepat dia. Wa yataqarrabu zaman, masa begitu pantas, 1 dekad. Tsunami kalau mai semua kena. Rumah lebay kena, rumah kaki judi kena, semua kena. Tapi bila bangkit di akhirat kelak, ini umum maksud hadis ni. Sebelum kita detailkan dia, Allah bangkitkan berdasarkan amalan manusia. Ulama khilaf, manusia dibangkitkan berdasarkan amalan itu, okey, betul. Yang jahat bangkit cara jahat, yang baik bangkit cara baik. Kita tak kena la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tak akan tanggung dosa di atas perbuatan orang lain. Seorang yang boleh tanggung dosa, dia tak akan tanggung dosa atas perbuatan orang lain. Sebab tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia bantah hadis al-mayit yu'adzab bi buka'il ahlihi, mayat diazab dengan tangisan keluarga. Aisyah tak setuju hadis ni. Dia kata Nabi tak kata. Nabi kata macam lain, hampa faham macam lain. Walaupun Aisyah ni dia banyak kritik hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Tapi walaupun kita dapat simpulkan hadis ni ada sebab kerana bukan seorang sahabat yang dengar, nak kata silap. Tapi alasan Aisyah dia tak setuju kerana ayat Quran tadi, seseorang tak akan tanggung dosa orang lain. Cuma mayat diazab atas tangisan keluarganya, kena takwil. Maksud bukan bila keluarga menangis ya, mayat kena azab. Kalau macam tu, satu orang dia geram kat pak dia mati, jom kita bagi pak kita kena azab malam ni, kita menangis bang. Dia tak boleh macam tu lah. Kalau maksudnya kalau dia menyebabkan mereka sengaja, kerana dulu orang dulu dia memang suka ada majlis tangisan untuk dia. Dan sebahagian kita tengok adat memang diupah orang menangis pun, supaya orang menangis untuk kematian dia. Mungkin dengan makna yang demikian. Ataupun dia tahu mereka mungkin akan menangis, yakni meratap, sedangkan dia tak berpesan kepada keluarga dia. Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab tu saya kata tak usah susah hati. Setengah orang takut nak mati di Mekah.
Sebab nanti orang tak talqin, dia tak boleh jawab soal munkar nakir. Tak ada siapa nak ajak soalan kan. Jadi tak boleh jawab soal munkar nakir. Kita tak ada tanggung, tak tanggung dosa orang. Kerana orang lain punya silap, ataupun bahkan hal itu bukan silap pun, ini masalah yang dibahaskan ulama hadis tentang hal ini. Kerana orang lain punya perbuatan, kita tak akan kena. Anak-anak buat satu perangai atas muka bumi, pak dia mati, pak dia ajak macam lain, anak dia buat macam lain. Kita tak boleh kata kesian kat pak hang menderita di kubur perbuatan nampak. Tak ada. Tak mungkin. Apatah lagi kalau anak tak buat kenurian roh, pak dia derita tak boleh makan, tak ada pasal. Lagi merepet. Kesian kat pak-pak ni yang hari ketujuh tak ada makan, nampak tak masak apa. Dia tak ada. Mati-mati, dia tak boleh balik makan. Kalau mati kita boleh balik makan, kita hidang tengah rumah, tengok-tengok habis 2 pinggan, tak ipak kita ni mati pun makan kuat lagi. Tak ada pasal macam tu. Ulama-ulama hadis bincang hadis ni. Yang pertama ialah, adakah Allah Ta'ala akan azab juga orang baik sekalipun orang baik itu telah bantah mungkar tu, ataupun dia azab orang yang mana dia baik tapi dia tak bantah mungkar tu. Maksud hadis ni, kerana walaupun Nabi sebut dalam hadis-hadis yang lain lagi, orang tanya Nabi SAW tentang hadis Mahdi. Bila Mahdi muncul di Kaabah, maka akan datang tentera daripada Syam, dan mereka akan melalui kawasan Baida. Bila sampai di kawasan Baida, mereka akan ditenggelamkan. Tentera itu akan ditenggelamkan. Jadi bila tentera ditenggelam, sahabat tak tanyalah yang tenggelam berapa orang. Sahabat dia fikir tentang masalah manusia. Dan Aisyah tanya, macam mana nak tenggelam? Mungkin di kalangan orang yang duduk di Baida tu bukan orang yang nak pergi serang Imam Mahdi. Mungkin mereka yang musafir, mereka yang pergi berdagang. Nabi SAW kata, mereka akan dibangkitkan, yub'atsu ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Kena-kenalah pasal mereka duduk kawasan tu, kena-kenalah. Tapi bila bangkit nanti berdasarkan kepada niat mereka. Ini satu hadis. Dan ada lagi hadis-hadis yang macam ni, menyebabkan satu kelompok ulama pendapat, sama ada orang tu baik ke buruk ke, dia mungkin cegah juga mungkar ke, tapi kalau dia duduk kampung layak kena balak, dia duduk tunggu lagi tang tu, dia memang kena. Itu maksud hadis ni. Dan Imam Nawawi kata hadis ni menjadi syarat. Kalau kita tak suka pada orang zalim, jangan duduk pi tumpang duduk sekaki apa. Segi balak main kena. Bahkan sebagian para ulama menyebut, ini orang yang tak setuju hanya pi duduk satu kawasan, mereka kena balak. Bagaimana dengan orang yang duduk pi ampu? Wa kaifa biman dahanahum? Dia kata, bagaimana dengan orang yang dahan ni, orang hak duk pi duk gosok depa? Lagi teruklah kena. Di kalangan para ulama ada yang berpendapat hadis ni hanya membabitkan yang kena bala ni orang yang mendiamkan diri daripada menasihati mereka. Adapun orang yang tak mendiamkan diri, nasihat mereka, bila balak datang tak kena. Orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar tak kena. Kerana mereka hujah dengan ayat Quran. Dalam surah Al-A'raf Allah kata,
falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Apabila mereka lupa terhadap apa yang telah kami peringatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang mencegah buat kejahatan, dan kami kenakan azab kepada orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih, yang dahsyat di atas apa yang mereka lakukan. Dia kata, Allah selamatkan. Ini alasan mereka. Dan alasan berapa hadis lagi Nabi suruh amal ma'ruf dan nahi munkar. Wallahu ta'ala alam. Tengok jenis azab. Ada azab bila datang mungkin dia pilih. Dia balak-balak hak jenis ni mungkin dia pilih. Dan ada azab yang datang semua, macam tenggelam, semua kena tenggelam. Tapi ada tak Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau orang tu benar-benar mencegah yang mungkar, dia tak suka dengan orang jahat, dia pergi tu untuk dakwah, balak kena. Kalau pun kena, yang pertama dia bangkit atas niat mereka. Tapi kemungkinan Allah lepaskan mereka. Walaupun rumah dia di situ, mungkin hari bala mai dia tak ada situ. Dia keluar ke, dia pergi mana ke, Allah selamatkan dia. Ini juga ada kemungkinan. Jadi dua mazhab, dua pandangan dalam tafsiran hadis ini. Satu kata semua kena, walaupun orang baik, esok di akhirat dia pakai selamat. Satu kata yang Allah yang maksud semua kena tu yang sukun, yang diam. Adapun yang membantah, mereka tidak dikenakan azab. Wallahu ta'ala alim. Kita buka pada soalan. Ini kita bagi awal lagi lah. Talakat Nuri. Ada soalan. Ada hadis-hadis Nabi berkaitan bersugi hanya merujuk kepada menggunakan kayu sugi atau merangkumi semua peralatan yang digunakan untuk membersihkan gigi? Pandangan saya dalam masalah ni, Nabi tidak kempen kayu sugi. Nabi kempen kebersihan gigi. Apa saja yang orang gunakan untuk membersihkan gigi, maka dia termasuk dalam tujuan. Yang ni dia sebut sebagai maqasid. Apakah tujuan sesuatu benda Nabi suruh buat? Nabi ataupun agama suruh kita buat. Nabi pergi ke Mekah naik unta untuk buat haji. Adakah kita lebih disunatkan naik unta daripada naik teksi kalau kita daripada Madinah? Tujuannya unta ataupun tujuannya sampai ke Mekah? Sampai ya. Mungkin kadang-kadang kenderaan biasa bas lebih cepat. Mungkin ada satu masa unta lebih cepat. Tak mustahil. Jalan tersekat ke apa, semua tak nak orang naik unta. Zaman Canon ke apa, Conan ke apa. Jadi tujuan dia apa? Kalau tanya kita, bersih gigi. Kalau kita pakai berui gigi tu tapi tak keluar kekotoran gigi, tidak memberi makna ya. Setengah orang dia pergi mesin kayu tu, berui gigi ubat gigi sunnah. Tak ada, sama ya. Apakah status hadis payung emas kepada isteri yang rela dipoligami? Terima kasih. Tak sahih. Tidak sahih. Dan kalau wanita rasa macam berat kerana dia dipoligami, tidaklah juga berarti dia berdosa. Fitrah insan. Cuma dia tak boleh zalim. Hak kepada suami dia, tapi dia rasa berat hati ke apa, dia tidak. Kita tak boleh kata hang dosa, kalau hang berat hang tak redha boleh jadi kufur. Jangan merepet je. Kalau dia tak redha dengan ayat Quran lain, dia tak redha, dia tak seronok benda tu berlaku kat dia, itu makna yang lain. Itu berbeza makna. Benarkah ada hadis yang menyebut Allah ada dua tangan? Yang ni pula dah. Tuan-tuan,
Kalau kita cek semak riwayat-riwayat salafus salih, Hasan al-Banna, sebelum tu Hasan al-Banna rahimahullah, walaupun Hasan al-Banna ni bukanlah keluaran Universiti Azhar ke Madinah ke, dia barangkali bapak dia punya Ahmad al-Banna pernah didikan tu menjadikan dia ada pengetahuan yang general knowledge yang bagus. Walaupun orang tak masukkan Hasan al-Banna ni sebagai salah satu imam yang besar di dalam hadis ataupun seumpamanya, tapi Hasan al-Banna ni mempunyai ilmu yang bagus dalam melihat kepada keadaan itu, utama umat Islam pada zaman dia. Salah satu benda yang dia sebut jangan masuk campur terlalu banyak ialah masalah ayat sifat, ayat mutasyabihat. Dan dia buat pendirian, dia kata kita, maksudnya orang yang ikut dia lah, ikhwan muslimin masa tu, supaya mengambil pendekatan ialah pendekatan salafus salih, dengan tidak mentakwilkan, tidak mentasbihkan Tuhan, dan tidak mentasbihkan, menjadikan Tuhan, menyerupakan Tuhan dengan apa-apa, dengan min ghairi tashbih ta'wili wala tashbih, tanpa takwil dan tanpa tasbih. Dan ini lebih selamat daripada kita masuk campur dalam perbahasan. Walaupun bila kita semak kepada mazhab salaf, kita akan dapati majoriti salafus salih mereka tak mau takwil benda ni. Allah ada sebut tangan dalam Quran dan hadis dan muka dan seumpamanya. Ada ayat yang mana semua sepakat kena takwil, seperti ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzal jalali wal ikram. Semua di atasnya, semua ada akan musnah, yang kekal ialah wajah Tuhan. Semua sepakat, bukan wajah, maksudnya zat, takkan wajah saja yang kekal. Tuhan kerana dalam kalau yang menyifatkan wajah Tuhan saja yang kekal, wajah mesti maksud zat. Kalau orang telah menyatakan Allah sebut tangan, Allah sebut yang lain, tiba-tiba kita tahu wajah je kekal, apakah bermaksud tangan musnah dan seumpamanya? Yang ni semua takwil. Ada ayat-ayat lain tentang arasy, tentang seumpamanya, nas-nasnya tentang jelas arasy ada. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ulama-ulama majoriti menyerahkan makna kepada Allah Ta'ala. Bila serah makna kepada Allah, macam tangan, apa makna tangan? Tangan Tuhan sebut tangan, tapi makna kita tak tahu macam mana. Ia serah pada Allah. Yang ni dia panggil tafwid, serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Ni majoriti salaf macam tu. Dan ada mazhab salaf yang dia isbat tapi min ghairi tamsil. Dia isbatkan Tuhan tu ada tangan kata, tapi tangan tak sama dengan tangan makhluk. Oh, hak ni hak jenis pening. Kalau tangan macam mana tak sama? Pasal otak hak tu dia fikir Tuhan macam makhluk. Dan ada pula hatta di kalangan salaf juga mereka yang walaupun tidak majoriti yang mentakwilkan pada ayat-ayat tertentu. Kalau dia takwil, tangan mungkin jadi makna dengan kuasa. Dan mentakwilkan tangan dengan kuasa pun bukanlah bererti terlalu bercanggah dengan dari sudut language-nya, di sudut bahasanya tak canggah. Cuma ayat tangan tu ada banyak tempat Tuhan sebut. Kadang-kadang macam logik kena takwil, macam bal yadahu mabsutatan yanfiqu kaifa yasha, tangan, kedua tangannya itu terbuka, terampar, dia membelanjakan mengikut apa yang dia kehendaki, yakni Allah. Wa qalatil yahud yadullah maghlulah ghullat aydihim. Tuhan kata, Yahudi kata tangan Tuhan terikat, tangan depa lah yang terikat. Bahkan kedua-dua tangannya terbentang, dia membelanjakan menurut apa yang dia mahu. Ayat ini ditakwilkan maksud, bahkan Allah Ta'ala sentiasa membelanjakan, memberikan rezeki, memberikan apa yang dia kehendaki. Bukan maksud dia terbentang begitu. Dan ada beberapa mazhab dalam masalah. Kita dapat simpulkan, pertama, salaf
tak mau campur tangan dalam benda ni, kebanyakan mereka. Kemudian ada yang isbat, kalau kita kata tangan-tangan, tapi tangan tak serupa dengan makhluk. Ini yang disebut sebagai salah dari Ibn Taymiyah, antara orang yang mempertahankan benda ni. Abu Hasan Asy'ari, dia tidak takwil lah. Cuma dia timbulkan, dia mempertahankan isu-isu soal qadim dan seumpamanya. Dia akhirnya dia tak tahu. Orang yang kemudian Baqilani dan seumpamanya, mereka ni takwil, mereka daripada aliran Asy'ariyah. Dan ada juga orang yang sebelum tu takwil, walaupun mereka kata Abu Hasan tak takwil, tapi mereka tak keluar daripada manhaj ataupun kaedah Abu Hasan Asy'ari yang menyatakan bahawasanya takwil apabila perlu, dengan tidak terkeluar daripada kehendak-kehendak bahasa. Sebahagian orang menganggap perlu takwil, terutama apabila pergi ke negara-negara orang putih, umpamanya ke negara barat, yang tak boleh nak faham makna-makna ni secara literal, maka mereka takwilkan. Ada yang takwil, tak takwil. Kita dapat simpulkan, sama ada takwil, tidak tafwid, ataupun isbat bila tamsil, kesemuanya adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga datangnya golongan Ahbash yang mengkafirkan sebahagian umat Islam, terutama Ahlul Hadis yang tak mau takwil. Dan Hasan Saqaf, Syiah berbaju Sunni, dia menimbulkan isu ni. Dalam masa yang sama, dia dakwa kata akidah Mu'tazilah yang paling bagus. Dan dia mentajsimkan Abu Hasan Asy'ari sendiri. Kita dada Islam lebih luas daripada ini. Al-Imam Az-Zahabi, ni anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Syiar A'lamin Nubala, kita dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, dia meninggal pada tahun 748 Hijrah. Ketika dia membahaskan tentang Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi ini Ahlul Hadis, tetapi orang kaitkan dia ada terpengaruh dengan Qadariyah di dalam beberapa pandangan akidah dia. Dan Az-Zahabi sendiri kritik dia. Kemudian Az-Zahabi menyatakan, jika semua orang alim, setiap kali kita lihat dia silap, kita bid'ahkan, kita sesat, atau kita kafirkan dia, maka tidak akan ada seorang pun yang selamat. Tidak Al-Marwazi, tidak bin Nasr, yakni Muhammad bin Nasr, tidak juga Ibn Mandah, yakni alim dalam hadis. Kesemua mereka akan ada masalah. Kerana mereka, kita mungkin akan takut tak ada masalah pun, kita dah tak banyak ilmu, bahas pun baca buku perukunan tak tahu apa. Tu orang kata, macam mana cara tak mau bagi lupa? Senang ya. Orang yang hafal banyak, tentu dia lupa banyak. Orang yang hafal sikit, lupa sikit. Orang yang tak hafal langsung, tak lupa langsung. Sarjana-sarjana Islam, mereka terbabit dengan ilmu kalam. Ini satu perbahasan yang dahsyat. Hatta Al-Imam Al-Ghazali ada poin-poin yang orang kritik tentang pandangan dia, terutama tentang boleh tak Allah Ta'ala cipta lebih baik daripada alam ini. Dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam beberapa bahasa falsafah yang dia bahaskan. Ilmu ini berkembang. Bila manusia masuk, orang lain musuh nak attack mereka, sebab tu mereka ni bersaing, kemudian mereka nak attack musuh mereka. Maka kita tengok ramai orang yang dikafirkan dalam sepanjang sejarah Islam. Kata Al-Imam Ibn Hajar, kalau kita tengok orang yang kena kafir, hampir tak ada orang yang selamat, semua pakai kena belaka. Al-Bukhari dikafirkan akidah dia oleh musuh-musuh dia. Abu Hanifah dihukum dhaif dalam hadis dan seumpamanya. Yahya bin Ma'in hukum Al-Imam Syafi'i dhaif, dan Yahya bin Ma'in sendiri akhirnya dihukum oleh Imam Ahmad sebagai dhaif. Imam Ahmad kawan ni Yahya bin Ma'in. Semua orang kita akan tengok akan ada masalah. Kerana insan dia tidak sempurna. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia bagus dalam masalah ni. Dia menyebut bahawasanya kemudian orang-orang yang berbeza dengan aku tu, mereka itu mempunyai kebaikan masing-masing,
Di samping perkara yang aku tak setuju dengan mereka, mereka juga mempunyai jasa di dalam menjawab ahli bid'ah, menjawab orang-orang yang menyeleweng, dan juga membela ahli sunnah wal jamaah. Ini dia kritik ulama-ulama Asy'ariyah. Pasal dia berbeza dengan Asy'ariyah dalam beberapa benda. Dan mereka mempunyai jasa yang besar terhadap Islam dan kebaikan yang dipuji, dan semua orang yang tahu tentang hal mereka tidak tersembunyi tentang kebaikan mereka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala di akhirat mengajar kita supaya kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah jadikan kami ini ada hasad kesumat terhadap mereka, orang-orang yang beriman. Sesiapa yang tersilap hatta dalam masalah akidah, kata Ibn Taimiyah, sedangkan dia ingin mencari kebenaran, maka dia berhak mendapat keampunan Tuhan. Inilah bagi menunaikan doa Nabi yang Allah ajar kepada Nabi dan kaum mukminin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan, jangan ambil tindakan kepada kami jika kami lupa ataupun kami silap. Maka dengan itu dada Islam luas. Semua ulama-ulama Islam diiktiraf sebagai ulama ahli sunnah. Sehingga datanglah jembalang-jembalang ini yang menghukum, mengkafirkan sebahagian ini, mengkafirkan orang ini. Kerja dia nak kafir orang ni, sehingga tak kunut pun boleh jadi sesat. Syaitan menimbulkan adawah, permusuhan di kalangan manusia. Apabila orang mengkritik pandangan sarjana, sama ada kita kritik Al-Ghazali dan seumpamanya, tidak berarti kita merendahkan kedudukan. Kita kritik pada poin pandangan berkenaan. Kita mungkin tak setuju dengan ayah kita, tapi bukan kita merendahkan kedudukan dia. Kita tak setuju pada pandangan dia. Bila Ahbash muncul juga di kalangan ghulat as-salafiyah, orang yang melampau di kalangan salafi, yang menimbulkan juga benda yang sama, nak keluarkan pula Asy'ariyah, Maturidiyah ni daripada ahli sunnah. Yang ni pula nak keluarkan pula ulama hadis dan salafiyah daripada ahli sunnah. Tinggal daripada 3-4 orang. Ghulat. Kita katakan ada qaul yang rajih dan marjuh, yang kuat dan yang lemah. Tetapi mereka semua ahli sunnah wal jamaah. Dada Islam lebih luas untuk menerima semua ni. Dan saya sebut, dewan ni sejak hari kita tubuhkan, kita tak banyak bahas tentang masalah ayat sifat. Sejak hari awal kita tak pernah bahas. Daripada awal 10 tahun dah kita tak main ayat benda-benda ni. Kita sebut tentang amalan yang sunnah tak sunnah. Benda ni kita tahu kerana ada orang ahli hadis macam Imam Nawawi, tapi dia takwil dalam beberapa ayat, dia tidak takwil dalam beberapa ayat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia tak setuju kata Allah ada tangan. Dia kata kalau dia ada tangan macam dengan Dajjal. Disebut dalam Fathul Bari. Walaupun bukan perkataan dia, dia nukil daripada Al-Qurtubi, tapi macam dia setuju dengan perkataan itu. Tapi dalam ayat, dalam sifat arash Tuhan, dia sabitkan. Jadi ulama-ulama, Ibnul Jauzi, dia ulama Hambali. Hambali ni patutnya tak takwil isbat, tapi dia takwilkan dalam sebagian tempat dalam Daf'us Syubhat. Kemudian dalam Saidul Khatir dia kata jangan takwil pula untuk orang awam. Bagi kat depa, bagi kat mereka macam mana Al-Quran supaya timbulkan kegerunan hati mereka, jangan takwil. Kita tengok Ibn Hazmin Al-Andalusi daripada Andalus. Ibn Hazmin Al-Andalusi ini dia mazhab literal, zahiri, tapi dalam ayat sifat dia takwil. Ibn Taimiyah tak takwil, Az-Zahabi tak takwil, Madrasah Ahli Hadis ramai tak takwil. Di kalangan ahli fiqh ada yang takwil. So tak ada kerja nak bagi kafir orang. Kesemuanya mereka bertujuan mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Tuhan. Sebab tu Al-Imam Az-Zahabi apabila dia terjemahkan Ta'bu Hasan Asy'ari, dia kata
Abu Hasan Sy'ari pada akhir hayat dia sebut, sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seseorang pun di kalangan ahli qiblat. Apa yang berlaku ini hanyalah ikhtilaful ibarat, perbezaan-perbezaan ungkapan dengan maksud yang sama untuk menyucikan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Zahabi kata apa? Demikian juga guru kami Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pada akhir hayatnya dia menyatakan, aku tidak mengkafirkan seseorang di kalangan kaum muslimin. Karena sesiapa yang membaikkan wudunya dan bersalat, yang melazimi wudu, tanda dia orang mukmin. Ini semua golongan yang sufaha, golongan yang selekeh, bodoh, cuba menjadikan orang ramai sibuk dengan benda-benda yang tak berfaedah seperti ini. Lebih baik kita fikirkan tentang kenaikan harga barang. Ada orang kata Syekh Sulaiman Abdul Wahab, Abang Muhammad Abdul Wahab kata jangan ikut Muhammad Abdul Wahab. Kita tak kira abang ke adik, bukan. Pak saudara Nabi kata jangan ikut Nabi. Tak kira apa, itu bukan hujah. Orang kira poin dia apa, hujah dia apa. Nak kira kalau pak saudara kata, adik kata, abang kata jadi hujah, demam. Kan? Pak saudara Nabi tak suka Nabi. Benarkah Nabi mencicip garam sebelum makan? Tak benar. Ada hadis menyatakan bahawasanya makanan yang tak diletakkan garam maka tak garam adalah punca sebagai kepala kepada makanan, dan macam-macam lagi tentang meleh, tentang garam ni. Al-Imam Ibn Qayyim sebut dalam Al-Manal Al-Munif. Semua hadis-hadis ni tak sahih. Ada soalan? Last. Apa soalan ni? Teori Big Bang, kejadian alam selari dengan surah Al-Anbiya. Semua benda-benda ni kita kata sebahagian saintis sebut. Kita kata kemungkinan itu maksud ayat Quran. Tapi kita nak kata confirm susah juga. Sebab terutama benda-benda yang membabitkan sains yang tidak final. Yang kadang-kadang nanti teori itu akan develop lagi. Kemudian akan datang benda yang baru. Kemudian nanti orang kata mungkin teleskop Hubble ni tak cukup, kena cari yang lain pula. Jadi kemudian orang kata yang jumpa yang baru, then orang akan salahkan Quran. No. Sebab tu kita berhati-hati. Kita kata ayat ni macam seiras, kejadian yang mereka sebut ni macam seiras yang Quran sebut begini. Wallahu ta'ala a'lam. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Kerana kita kadang-kadang tak tahu Tuhan mungkin maksud yang lain. Kerana ini takwilan. Kadang-kadang orang dia ulah ayat Quran nak bagi jadi sama dengan buku sains nak dia baca. Ini berikan sebut supaya jangan buat macam tu. Apa pandangan tentang himpunan 31 Disember? Bukan tiap-tiap tahun dia berhimpun dah 31 Disember. Ada ke soalan? Saya tengok tadi apa, satu profesor apa cakap tentang harga barang. Dia kata harga barang apa, mungkin ada orang kritik dia ke apa, tak tahu, ingat. Jadi dia kata dia bukan maksud supaya rakyat jangan marah kenaikan harga barang, dia kata begitulah. Tapi dia maksud supaya rakyat cari penyelesaian. Dia kata macam tayar basikal pecah, pancit macam tu, lebih kurang contoh. Jadi kita tak payah nak duk bincang macam siapa pancit kan. Kita fikir macam mana nak tampung
Tayar basikal tu. Teori ni boleh kan? Harga barang ni bukan macam tayar basikal. Tayar basikal kita sendiri boleh tampung. Dan dia naik, dia tak boleh nak turun. Harga barang ni dia memang berkaitan dengan ekonomi dan cara. Saya ingat orang bukan marah tentang kenaikan ini naik harga barang. Orang tahu tabiat harga barang ni memang dia naik. Tapi orang marah soal pengurusan harta. Yang ni orang marah. Dan bila dia naik tak, dan orang marah juga pasal kita janji. Macam tu, janji tak naik. Kan? Bukan manifesto, akur janji. Jadi bila naik, tidak apa. Buat kata siapa Ibrahim Pendek happy main buah dadu tu, mari kita lihat siapa yang kena macam tu. Jadi dia kata ini buah buka 3 kali lah. Kalau 4 kali aku kena bedal lah. Tapi itu persoalannya. Dia negara ni persoalan dia accountability dan efficiency. Soal ketelusan dan soal pengurusan yang baik, good governance. Jadi kalau dua benda ni, kalau pengurusan tak baik, mungkin telus pengurusan tak baik pun tak boleh. Sebab tu bila kita nak pilih dalam pengurusan negara, kita fikir dua benda. Mesti dia kena can be trusted, boleh dipercayai. Yang ni pula hendaklah efisiensi di sudut dia ada kemampuan menguruskan. Tapi kita tengok macam mana. Tapi memang ada hikmah. Macam saya kata, gula naik ada hikmah. Kita lah ni sihat sikit pun nak macam mana ya? Kan? Cuma ni kita tak boleh ceramah lewat, pasal kita kena tutup lampu awal. Dan kemungkinan dulu tuan-tuan pernah dengar, kita target rakyat Malaysia kena 70 juta. Kan? Siapa pernah ingat dulu kan? Cadangan. Itu tujuan tarikh elektrik naik supaya dia suruh kita tidur awal. Untuk mencapai tu 70 juta. Ada soalan? Tak ada. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.